A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka waj'ur alaina min wasaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okay, so kita akan sambung lagi sikit untuk infinite limit. So infinite limit ni biasalah infinite tu infinity lah. Jadi kalau kita tengok kat sini, soalan example 10 ni dia ada limit dan nilai limit ni kat sini adalah infinity. Tak kisahlah infinity positif ataupun infinity negatif, kita anggap dia adalah limit at infinity. Okay. So kat sini kita tengok dulu macam mana nak evaluate. Okey, berdasarkan contoh yang lepas, kita ada cara yang kita belajar, cara memfaktorkan kuadratik, kemudian cara kita gunakan long division dan cara kita untuk darabkan dengan suit conjugate. Jadi ada 3 cara yang kita boleh gunakan untuk certain limit yang ikut bentuk dia lah. Okey, ikut bentuk limit tersebut. Mana sesuai guna, itu sahaja. Tapi ada lagi satu cara. Cara ni khas untuk limit yang infinity. Okay, ini dia special case. Jadi macam mana solution dia? So kita tengok kat sini. Okay, untuk soalan A. Okay, kita ada limit x menuju kepada infinity yang positif untuk fraction 3x tolak 5 over dengan 6x tambah 8. Okey, apabila kita gantikan infinity ke dalam x, okey, kita substitute, dia akan dapat atas infinity, bawah juga infinity. Sebab kalau kita gantikan, kita akan dapat 3 kali infinity positif 3 kali positif infinity tolak 5 over dengan 6 kali dengan positif infinity tambah 8. Tambah dengan tolak ni dia tak ada apa-apa efek sebab infinity tu nombor dia terlalu besar. So nanti anggaran jawapan dia akan jadi infinity per infinity. Infinity per infinity ni kita anggap dia sebagai undefined. Okay, bila undefined, apa yang kita kena buat adalah menggunakan kaedah yang lain. Okey, kaedah yang kita kena faham adalah kita kena Kita kena bahagikan, bahagikan kuasa x yang tertinggi. Contohnya kat sini kita ada nota dia. Okey, divide. Ni guna bahasa Melayu lah. Bahagikan, bahagikan numerator dan denominator. Okey, numerator tu yang atas. Okey, denominator yang bawah. Bahagikan numerator dan denominator dengan kuasa tertinggi x. Okey. So kat sini kalau kita tengok soalan A, kita ada x kuasa 1. Kita ada x kuasa 1. Maksudnya tak kisahlah denominator dia x kuasa berapa pun, kita tengoklah yang mana kuasa x yang paling tinggi. So kita kena bahagi dengan x kuasa tersebut lah. Kalau x kuasa 1, kita kena bahagi dengan x kuasa 1. Kalau x kuasa 2, kita kena bahagi dengan x kuasa 2. Okey. So kat sini, dua-dua daripada atas dengan bawah. Okey. Numerator dengan denominator ni masing-masing kena bahagi dengan x. Jadi macam mana nak buat? So kita kena tulis kat sini. Okey. Sama dengan limit x infinity. Okey, ni 3x over x. Okey, dia kena bahagi dengan 5, dia kena bahagi dengan x. Kemudian tolak 5 over x. Okey, perkan dengan 6x over x tambah 8 over x.
Masing-masing kena bahagikan dengan kuasa X yang tertinggi. Okey. Okey, ini tambah sikit nota dia. Bahagikan numerator dan denominator dengan kuasa tertinggi X pada denominator. Ni ada sedikit tambahan. Maksud dia dekat sini, kita tengok denominator yang bawah ni, kuasa mana yang paling besar. So, kuasa X tu yang paling besar dekat bawah ni adalah kuasa 1. So, atas dengan bawah ni kena bahagi dengan X kuasa 1 lah. So, yang ni kita bahagikan macam tadi. So, dia dapat macam ni. Dia kecilkan lah. Okay, boleh simplifikan yang mana? Yang depan sahaja kita boleh simplifikan. So, X tambah infinity macam ni. Okay, 3X bahagi X dapat 3. 5 per X dapat 5 per X. So, dia kekal macam tu. Over dengan 6 tambah 8 over X. Macam ni. Okay. Sebab kita dapat potong X yang sini sahaja. Kita dapat potong X yang belah kiri sahaja. Yang belakang ni tak boleh buat apa-apa. Okay, and then kita gantikan je lah X tu dengan infinity. Okay, kita gantikan X tu dengan infinity. So, 3 tolak dengan 5 over infinity. Okay. 5 over infinity ni kena tahu. Ni kita dah tengok nota lepas. Nota yang sebelum ni. Sekejap Okay, ni. A over dengan kosong akan dapat infinity. A over infinity akan dapat kosong. Di mana A tu adalah pemalar. Apa-apa nombor lah. So, nombor bahagi dengan kosong memang undefined lah. Okay, kalau kita ambil calculator. Kita tekan calculator. 4 bahagi kosong. Okay, memang undefined. Tapi kalau sesuatu nombor bahagi dengan infinity, dia memang akan dapat kosong. Okay, sebab infinity tu nombor dia terlalu besar. Jadi, kita anggap okay, fraction yang bawah dia adalah infinity, kita anggap dia kosong. Okay, mana tadi contoh tadi? Okay, ini. Alright. So, kalau 5 bahagi dengan infinity ni, kita anggap dia sebagai kosong lah. Tu kena tahu. Okay, so kita tulis terus kat sini. 6 tambah 8 over infinity. Tak kisahlah infinity tu positif ke negatif. Tapi kalau pecahan bahagi dengan infinity, memang akan dapat kosong. Okay, so nanti dia dapat jawapan 3/6. Okay, boleh kecilkan. Dapat 1/2. Itu dia punya jawapan. Jadi tak ada istilah jawapan undefined. Okay, kalau dapat undefined je, kena guna cara lain. Cara ni lebih sesuai lah untuk infinity punya limit. Limit infinity sahaja. Kalau limit dengan nombor tak perlu. Tak perlu guna cara ni. Okay, dia khas untuk X menuju kepada infinity. Itu je cara yang dia boleh guna. Kalau X menuju kepada sesuatu nombor, kena guna cara yang minggu lepas tu. 3 cara yang ni. Suit conjugate, factor ataupun long division. Okay, so ada 4 cara lah total. Ini penjelasan untuk soalan A. Okay, so kita kecilkan sikit gambar ni. Okay, kita tengok pula soalan B. Okay, soalan B ni dia tanya sama juga. Cumanya dia bagi dalam kuasa 2 dengan kuasa 3. Mana satu kan? Kita tak tahu nak bahagi dengan kuasa berapa. Okay, so limit X menuju kepada negatif infinity. Okay, X tolak 4X squared over dengan 5 tolak 6X cube. Ni kita kena baca balik definition dia. Bahagikan numerator dan denominator dengan kuasa tertinggi pada denominator. So, kalau denominator tu dekat bawah, so kuasa tertinggi dia adalah 3. Jadi, bahagikan dengan 3. Bahagikan dengan X kuasa 3.
Okay, so kita akan tulis kat sini limit x. Okay, and then x over x kuasa 3 tolak 4x squared over dengan x kuasa 3 overkan semua dengan 5 over x kuasa 3 tolak 6x cube bahagi dengan x cube. Jadi potonglah, settlekan yang mana boleh. X boleh potong dengan x kuasa 3, so dia dapat x kuasa 2. Yang ni boleh potong. Okay, so dia tinggal x sahaja. And then 5 per x kuasa 3 tak boleh buat apa-apa. So negatif 6x kuasa 3 boleh potong dengan x kuasa 3. Okay, jadi dia jadi macam ni. Okay. So kat sini kita tengok dia punya ringkasan dia. Okay, ringkasan dia punya simplify dia akan jadi macam ni. Okay, 1 per x squared. Macam ni. Sebab 1 tu dah potong kan. So 4 per x. Dia jadi macam ni. Over dengan 5 per x cube tolak 6. Okay, and then apa lagi kita boleh buat? So ingat kat sini, kalau bentuk dia fraction sahaja macam ni, atas nombor, bawah dia infinity. Okay, sebab kita gantikan x tu dengan infinity kan. Tak kisahlah infinity kuasa berapa pun. Infinity kuasa 1 ke, infinity kuasa 2 ke, infinity kuasa 3 ke, dia tetap dapat infinity juga. Jadi 1 bahagi dengan infinity akan dapat kosong. 4 bahagi dengan infinity juga akan dapat kosong. Okay, so kita tulis kosong tolak kosong over kosong tolak 6. Okay, jadi kalau apa-apa nombor bahagi dengan x kuasa bla bla bla, so infinity lah. Okay, infinity tu dia x to infinity. So 5 bahagi dengan infinity pun akan dapat kosong. So jawapan dia apa? Okay, jawapan dia kosong per 6. Okay, kosong per 6. Kalau 0 per 6 ni maksudnya kosong lah. Okay, 0 bahagi dengan 6 kosong. Ataupun buka kalkulator, tak tahu. 0 bahagi 6 kosong. Itu sahaja. Asalkan ingat kosong ni dia masih lagi jawapan. Dia kalau undefined je yang bukan jawapan. Itu beza dia. So kalau tengok dekat sini, kita substitute infinity pada soalan B tu, kita dapat undefined. So gunalah cara ni. Okay, kalau kita letak infinity yang kat sini, dia dapat infinity per infinity, so dia undefined. So gunalah cara ni. Okay, so ni, ambil ni. Letak nota. Okay, so itu soalan A dengan B. Boleh follow tak yang soalan ni? Boleh sebab yang A dengan B tu yang senang. Kalau C dengan D ni dia agak susah sikit sebab dia ada sud dekat sini, dia ada punca kuasa 3, dia ada punca kuasa 2, dia agak jadi susah lah. Tapi cara dia still sama. So macam mana nak selesaikan? Kita tengok kat sini. Okay, ada ruang lagi. Okay, soalan C. Limit x menuju pada positif infinity. Okey, yang ni punca kuasa 3 untuk semua untuk semua pecahan ni. So 3x tolak 5 overkan dengan 6x tambah 8. First thing first, kita try je gantikan x tu dengan infinity. Okey, gantikan je x dengan infinity. So dia dapat punca kuasa infinity over infinity kan.
Punca kuasa 3 infinity over infinity. Still lagi, kalau infinity over infinity ni, dia dapat infinity juga, undefined. Okay. So, dia dapat undefined macam ni. Dia kuasa 3 ke, dia punca kuasa 3 ke, dia still tak tahu nilai apa itu infinity, dia masih lagi infinity. So, dia still undefined. Dia tak tahu apa-apa. Nombor ni tak jelas. Jadi, sebabkan tu, kita kena gunakan cara cara bahagi denominator dengan numerator ni. So, tengok kat sini. Okay, kuasa tertinggi dalam ni adalah dekat denominator dekat bawah. Kuasa tertinggi dalam denominator ni adalah X kuasa 1. Okay, sebab 6X sahaja. So, kita pun buat benda yang sama. Kita tulis kat sini. Formula punca kuasa dekat sini, kita boleh rujuk dekat table properties. Okay, table properties kat sini. Okay, ni. Tengok kat sini, H ni, kalau limit dekat sini, lepas tu function dia ada punca kuasa, so dia sama je dengan punca kuasa bagi limit bagi function tu. Jadi kita boleh tukarkan bentuk ni kepada bentuk yang ni lah. So kita tukarkan. Tengok contoh kat sini kan. Limit X2 ni, punca kuasa function ni, dia tukarkan punca kuasa function tu kepada punca kuasa limit. Okay, dia tukar kat situ je. So, apa nak buat kat sini, kita tukar dulu punca kuasa 3 dekat limit pula. Dia jadi macam ni. So, yang lain salin macam biasa. 3X tolak 5 over dengan 6X tambah 8. Itu dia punya formula kat sini. Okay, boleh rujuk kat situ. Sekejap besar sangat. Okay. Lepas tu kita tengok lagi. Okay, yang punca kuasa 3 ni boleh abaikan lah, kita settlekan yang dalam ni. Settlekan dalam macam tadi, macam biasa kita bahagikan dengan denominator. Soalan dia sama macam atas. Okay, ni soalan dia sama macam atas ni. So buat benda yang sama. Okay, so punca kuasa 3. Okay, limit X infinity. Okay, yang ni kita tahulah kalau kita bahagikan dengan X, dia akan dapat 3. Okay, kemudian ni dapat 5 per X. Okay, then overkan dengan 6X bahagi X, dia dapat 6. 8 bahagi dengan X, dapat 8 per X. Okay, dia jadi macam ni. And then kita tahulah, kalau kita gantikan infinity pada fraction ni, dia akan dapat kosong. Okay, nombor bahagi dengan infinity, dia akan dapat kosong. So, automatik kita akan dapat punca kuasa 3 bagi dengan 3 per 6 macam ni. Okay, so selesaikan. So, dapat punca kuasa 3 bagi untuk nombor ni 3 per 6. Sila tekan. Dapat nombor perpuluhan kan. Sekejap kita tukar dekat mode calculator ni, calculus punya mode. Sama juga, dia dapat dalam bentuk perpuluhan. Tak apa. Sebab apa dia dapat dalam nombor perpuluhan? Sebab dia sebenarnya adalah 3 per 6 ni kita boleh kecilkan tau. Kita boleh kecilkan, kita dapat punca kuasa 3 bagi dengan nombor ni lah, 1 per 2. Ambil je jawapan tadi yang soalan A tu, just letak punca kuasa 3 je lah. Okay, cumanya punca kuasa 3 ni dia merujuk kepada semua nombor yang dalam fraction ni. Jadi kita tahulah punca kuasa 3 bagi 1 adalah 1. Okay, kalau tak percaya, punca kuasa 3 bagi nombor 1 adalah 1. Kena ingat tu. Kemudian punca kuasa 3 bahagi nombor 2 untuk nombor 2 adalah punca kuasa 3 lah, dia tak boleh kira dia kekal macam ni. Mana-mana boleh. Jawapan stop sampai sini boleh. Jawapan stop sampai sini boleh ataupun tulis dalam perpuluhan pun boleh. Contohnya kalau kita confuse sangat kan. Punca kuasa
1/2 kan? Ataupun punca kuasa 3/6 tadi. Kita tulis 0.7937 pun boleh. Tak ada masalah. Still betul. Okay, so itu dia punya cara dia. Beza dia ada punca kuasa je. Ingat kalau ada punca kuasa ni, ingat function dia ikut property je lah. Letak je dekat limit tu. Lepas tu jawab macam biasa. Okay, and then soalan D. Soalan D ni dia lain sikit lah. Dia lain sikit. Apa beza soalan D, soalan C dengan soalan D? Masing-masing ada punca kuasa kan, tapi apa beza dia? So kita tengok kat sini. Okey, yang kat sini punca kuasa dia hanya dekat atas sahaja. Okey, punca kuasa dia hanya berada dekat atas sahaja. Tapi untuk soalan C, punca kuasa dia berada pada semua function ni. Itu beza dia. Jadi kalau macam ni, soalan C ni, punca kuasa berada pada satu function penuh, itu kita boleh gunakan properties macam ni. Kita boleh pindahkan punca kuasa tu dekat limit. Tapi kalau punca kuasa dia hanya dekat satu bahagian, contohnya bahagian atas sahaja, dia tak boleh pindah kepada limit. Okey, punca kuasa ni dia tak boleh pindah dekat limit ni. So, dia kena solid dekat situ sahaja. Dia tak boleh gerak mana-mana. Jadi terus je, selesaikan macam biasa. Okey, selesaikan macam biasa, tak perlu fikir, alah, ada punca kuasa ni susah. Tak apa. Kita tengok denominator dulu. Buat macam biasa. Tengok denominator dia x kuasa 2. So kita pun bahagilah dengan x kuasa 2. Okay, so kita buat macam biasa. Kita tulis kat sini. Limit x negatif infinity untuk ini kita try tulis 3x kuasa 4 over x kuasa 2 tambah dengan x over x kuasa 2 lah. Okay, kemudian berkan dengan x kuasa 2 over x kuasa 2 tolak 8 over x kuasa 2. Kenapa bahagi dengan x kuasa 2? Kenapa bukan bahagi dengan x kuasa 4? Sebab apa? Sebab nota tu tadi cakap dia kena bahagi dengan denominator yang tinggi. Okay, kuasa tertinggi pada denominator sahaja. Tapi kalau apa jadi kalau terbuat salah, terbahagikan pada kuasa tertinggi numerator pula. Contohnya kita tengok, kuasa 4 paling tinggi. Terambil yang ini. Tak ada masalah. Jawapan dia still sama. Cuma jalan kerja salah lah. Jawapan sama, betul. Tapi jalan kerja je salah. Itu hati-hati. So, nak elak daripada hilang markah, ikutlah definition yang asal. Ni definition yang asal. Ikut yang ni. Okay, sebab kita calculus ni, kita pekat tau matematik. Dia macam mana kira pengiraan markah dia sangat pekat. Bila pelajar buat dalam kerja tu dia ambil kira jugalah macam mana kita buat. Walaupun pre-calculus kan, tapi kena tahulah semua benda. Okay, so kat sini kecilkan dulu. Okay, ni potongkan dulu 3x squared. Okay, kemudian yang ni tambah dengan 1 over x. Okay, sebab apa? Sebab ni x potong dengan x kuasa 2 kan. So dia jadi 1 per x lah. Okay, yang ni 4 potong dengan 2, dia dah dapat 2. Okay, itu kena tahu. And then letak punca kuasa, jangan lupa. Lepas tu over. Ni boleh jadi 1 lah sebabnya x kuasa 2 potong dengan x kuasa 2. Bukan kosong tapi 1. Sebab dia sama. Okay, so 1 tolak dengan 8 over x squared. Okay, lepas tu gantilah macam biasa. Ganti sahaja. So atas ni kita akan dapat. Okay, sekejap
Sekejap buku ni ada silap sikit. Okey, ni dah betul. Okey, yang ni ada silap. Kat mana silap dia? Tapi dah betul dah, bahagi dengan X kuasa 2. Jadi X kuasa 3. Oh, okey. So yang ni dia akan jadi lain sikit lah. Yang atas ni sebab dia punca kuasa. Okey. Ini dia actually kan. Kat sini dia adalah 3x kuasa 4 tambah x. Tambah x. Dia kan punca kuasa. Tapi dia bahagi dengan x kuasa 2. Dia macam x kuasa 2 ni dia bukannya ada punca kuasa. Dia lain. Macam tadi tu kalau perasan kita letak x kuasa 2 tu dekat dalam. Okey, kita letak x kuasa 2 tu dekat dalam ibarat seperti macam ni. So hati-hati. Dia bukan letak dekat dalam tapi dia letak dekat luar. Yang ini lain. Yang ni berada dekat dalam. Dia ada pattern dia tahu. Nanti kita akan nampak lagi dalam lah masuk bab 4 nanti. Chapter 3 nanti integration nanti kita akan nampak bentuk ni. Okay, so kalau kena ingatlah kalkulus ni. Kalau ada X kuasa 2 dekat bawah ke dan dia termasuk dalam punca kuasa ni, dia ibarat seperti ni. Tu kena tahu. So kat situ kita kena elakkan lah daripada kesalahan. So yang ni kena asingkan dia. 3x kuasa 4 tambah x punca kuasa. Jadi punca kuasa ni mewakili yang atas sahaja. Yang bawah dia tak ada efek. So yang bawah ni kita buat macam biasa. Macam ni. Okay, so apa jadi kat dia? Dia akan jadi kat sini. Okay, kita boleh kecilkan lah. Okay, 3x kuasa 4 ni dia akan jadi punca kuasa 3x kuasa 2. Kan? Sebabnya kita punca kuasa 3, lepas tu kita punca kuasa x kuasa 4 ni. So dia dapat punca kuasa 3 dengan yalah punca kuasa dengan x kuasa 4 ni kan dia potong kan. So dia jadi x kuasa 2. So perkan dengan x kuasa 2. Lepas tu apa lagi? Sebelah dia, belah kanan dia tu ada x kan. Ni kita tak tahu tau. Ni kita tak tahu, kita buat macam ni. Yes, kita buat x 1/2 macam ni. X 1/2 over dengan x kuasa 2. Kan sebab kalau kita buat macam ni, kita tak nampak tau. Okey, macam ni kita tak akan nampak. So macam ni nak potong. So better kalau boleh buat dalam bentuk kuasa macam ni. Baru boleh nampak. Okay, ingat dalam hukum indeks. Kalau atas dengan bawah, maksudnya bahagilah. Okay, kita ibarat seperti tolak. 2 tolak 2 kosong. Macam itulah ibarat dia. Okay, kalau darab dia jadi tambah. Itu hukum indeks. Sebab tu kan, kalau kita belajar, kenapa x kuasa 3 per dengan x kuasa 2 dia dapat x. Sebab apa? Sebab kita potong. Tapi sebenarnya definition dia adalah dia tolak. Okey, 3 tolak 2 dapat 1. Itu hukum indeks. Sama juga dengan soalan ni, kes ni dia berat lah. Okey, dia kena tolak. X kuasa 2 dengan X kuasa 2 ni diibarat potong ataupun diibarat tolak lah. 2 tolak 2 dapat kosong. So dia tak ada X lah, memang dah mati dia pun. So nanti dia jadi apa? Dia akan jadi macam ni. Limit X negatif infinite. Okey, punca kuasa 3 sahaja. Okey, X sudah habis. Kemudian tambahkan dengan, yang ni 1/2 ni kita tak tahu nak potong macam mana. So kita tolak lah. Atas tolak bawah. 1/2 tolak dengan 2.
Okay, 1/2 tolak 2. Kita akan dapat negatif 3/2. Macam ni. X, tulis je. X negatif 3/2. Okay, over dengan 1 tolak 8 per X squared. Biar je macam ni. Okay, lepas tu, kita kena faham kat sini, kita ada negatif 3/2. Negatif ni. Apa maksud negatif ni? Negatif tu bermaksud dia adalah terbalik ataupun songsang. Contohnya kita belajar X kuasa negatif 2 kan. Dia sebenarnya 1/X squared. Kalau X kuasa negatif 3, dia adalah 1/X cube. Dia bukannya nombor negatif, tapi negatif ni menunjukkan bahawa dia adalah songsang. Jadi apa pula kalau songsang bagi pecahan ni? Ini lagi susah ni, macam mana nak songsangkan dia kan? Okey. Tak apa. Buat macam biasa. X kuasa negatif 3. Maksudnya 1/X kuasa 3. Kan? Buat je macam biasa. Limit X negatif infinity. Ni punca kuasa 3 tambah dengan 1/X kuasa 3. Tulis je macam biasa. Negatif ni menunjukkan kepada dia adalah 1 per berapa. Lepas tu ni tengok nombor atas dia, nombor 3. Apa pula jadi dekat nombor bawah ni? Nombor pecahan bawah ni. Dia adalah menunjuk kepada punca kuasa. Kalau dekat sini bawah dia nombor 2, dia adalah punca kuasa berapa? Punca kuasa 2 lah. So dia jadi macam ni. Letak je. Itu sahaja. Ini kita panggil dia sebagai basic calculus. Kena tahu indeks punya hukum. So nanti kita akan belajar lagi dalam lah pasal ni. Okay, sebab yang ni sikit je. Okay, integration banyak integration sangat banyak menggunakan kaedah ni. Ataupun chapter 2 nanti kita akan masuk lagi banyak lah. Okay, so ni terus je lah ganti. Automatik lah, yang ni kosong. Yang ini pun kosong. Sebab apa? Sebab 1 bahagi dengan infinity. Memang dapat kosong. Okay, so kita dapat punca kuasa 3 over 1. So jawapan dia adalah punca kuasa 3. Panjang kan? Dia panjang sebab dia detail. Dalam buku tak detail dalam buku pendek Sebab apa? Sebab dia ringkaskan terus. Memang kalau tengok pun takkan nampak pun, takkan faham pun. Tapi ini cara penjelasan dia. So kena tengoklah flow dia macam mana. Kena tahu yang ni. Ini penting ni. Ini selalu buat silap. Kita semualah selalu buat silap kat sini. Kalau kita bahagi dengan X kuasa 2, maksudnya kita kena asingkan punca kuasa tu. Jangan samakan. Okay, ni kalau tak ingat tak apa, boleh tengok nota nantilah. So yang ni okay, kecilkan. Okay. Sekejap muat tak? Okay, muat. Okay. Saya akan buatlah. Okay. Buatlah satu page ni. Okay, so
Untuk ABC je Untuk ABC okey tak? Okey untuk soalan D ni boleh buat revision lah sebab soalan D ni jaranglah keluar soalan macam ni. Tapi bila keluar tu boleh rujuk yang ni lah data ni Okay, so settle untuk limit infinity. Okay, limit infinity ni senang. Tapi kalau first time baru belajar tu memang agak susah lah. Okay, so tengok pada topik seterusnya. Dia di bawah infinite limit juga asymptotes ni di bawah infinite limit. Okay, so kita sambung sikit. Lagi dua ni, vertical dengan horizontal. Lepas tu kita lihat sekejap. Okay. Oh, termasuk sketch termasuk sketch. Okay, so macam mana kita nak sketch graf ni? Okay, so kita tengok kat sini. Ni ada padam. Okay, so sebelum kita sketch, kita kena tengok dulu graf ni macam mana. Okay, grafnya kuadratik tapi bukan kuadratik sebenarnya. Grafnya adalah x kuasa 2 tapi berada dekat bawah. Dia berada dekat denominator. Macam mana nak lakar tanpa menggunakan Desmos? Okay, so kita tengok kat sini. Okay. So untuk soalan ni, dia bagi limit x menuju kepada kosong. Okay, dan kat sini dia suruh sketch graf ni. Maksudnya dia suruh kita lakar dululah baru kita cari limit tu. Tapi macam mana nak lakar? So, mana soalan sebenar dia? Sekejap. Apa soalan dia? Ni baru soalan dia. Okay, so kita kena tahulah ada paksi Y, ada paksi X dia. Okay. Bila nak lakar ni, kita tak perlu detail sangat pun tak apa. Kita just lakar gitu-gitu je. Okay, so kita nak tahu macam mana nak sketch ni, kita kena evaluate dulu limit X menuju kepada kosong. Okay, kosong kat mana? Kosong kat tengah-tengah lah. Tapi kita kena ingat, kita ada left hand daripada tangan kiri dan daripada tangan kanan right hand. Ataupun left side ataupun right side. Macam tu kita panggil. Kita panggil dia sebagai limit X kosong yang negatif dengan limit X kosong yang positif. Okay, kita ada dua ni. Yang tu bila kita nak lakar mesti kena tahu. Okay, sebab apa? Kiri bagi kosong negatif ni dia datang dari mana? Dia datang daripada atas ataupun datang daripada bawah. Itu kita kena tahulah. So kita kena check. Function dia adalah 2/x squared. Okay, so kita gantikan kosong negatif dekat dalam function ni. Okay. Kosong negatif. Maksudnya kalau kita tengok integer. Okay, ni integer. Okay, ni kosong. Ni satu. Satu kot. Ni negatif satu. Okay, katakanlah kosong negatif. Kosong negatif ni mesti dah belah kiri kan. So kita ambil lah negatif 0.999. Ambil nombor terdekat. Silap. Negatif 0.001. Macam ni. Nombor yang sangat-sangat terdekat dengan kosong tapi belah kiri. Macam tu. So kita pun cuba kita gantikan nilai ni ke dalam X tu. Okay, so dapat berapa? So kena tekan calculator lah. Okay, so ambil calculator. Okay. Kalau nak senang lah, tekan nombor 2 over dengan alpha X. Okay, 2 alpha X kuasa 2. Okay, 2 per alpha X kuasa 2. Lepas tu tekan CALC ataupun calculate. Ni kita calculate lah negatif 0.001.
Okey, dapat nombor besar kan. Okey, dapat nombor besar ni. Tak perlu tengok jawapan dia. Nak tahu dia punya nilai dia je. Nilai dia positif ke negatif? Okey, tengok nilai sahaja. Nilai dia adalah positif. Okay, walaupun dia datang daripada kiri. Datang daripada kiri, kita anggaplah, oh, mesti negatif. Tak semestinya. So, kita kena tengok. Oh, kalau kita ambil nombor belah kiri kosong ni, ialah nombor negatif lah kan kat sini. So, kita ambil lah mana-mana. Nombor 0.5 ke, 0.9 ke. Tapi kita nak nombor yang terdekat lah. Kita ambil lah 0.001. Kalau nak negatif 0.1 pun boleh, tak ada masalah. Ambil nombor yang paling dekat dengan kosong. Okey, ambil yang mana yang paling senang. Lepas tu kita cakap lah, oh, nombor dia besar, nombor dia sangat besar. 20 apa ni? 2 juta. Okey, 2 juta sangat besar. So kita anggap nombor yang sangat besar tu adalah infinity. Okey, cuma kena ingat nilai dia positif ke negatif. Kat sini dia menunjukkan positif. Okey. Sebab tu kan kalau kita perasan kat sini, kenapa 2 bahagi dengan infinity, 2 bahagi dengan kosong dapat infinity. Kenapa? Sebab itulah cerita ini. Inilah cerita ini. Dia ada detail lagi kat sini. Okay, kalau kita buat soalan tadi, example 10 tu, kenapa kalau 5 bahagi infinity je dia dapat kosong? Kenapa 5 bahagi kosong je dia dapat infinity? Dia terbalik. Kenapa? Ini penjelasan dia. Okay. Dia kena tengok left side dia kena tengok right side dia punya jalan kerja dia banyak. Okay, bila nak buat ni? Okay, bila nak buat ni apabila kita kena sketch sahaja. Bila nak kena sketch, baru kena buat macam ni. Okay, tentukan dia infinity ni dia positif ke negatif. Okay, kalau infinity dia positif, maksudnya yang hampir dengan kosong ni kat sini, okay, ni kosong kan? Yang hampir dengan kosong tu, dari belah kiri, dia mestilah daripada positif infinity. Infinity kat sini positif, atas. Kalau infinity negatif, dia daripada bawah. Itu sahaja. So, lakaran dia bermula daripada atas ni. Okay, lakaran dia bermula daripada atas ni. Kita buat X lah Kita buat X. Okay, lepas tu kita buat lagi satu. Datang daripada kanan. Okay, daripada sini Daripada sini. Okay, daripada sini. Kawasan kanan ni. So, buat benda yang sama lah. So, agak-agak integer apa yang nak ambil? Kalau sini kosong, sini 1, sini negatif 1. Kalau datang daripada kanan. Paling dekat dengan kosong. Yang tanda merah ni. Mesti dekat dengan kosong. Ikut limit dia. .001 tapi kita ambil belah kanan kan. So, dia positif lah. Okay, lepas tu buat macam tadi lah. Ni terus dia calculate. Sebab function dia sama. So, buatlah 2 per alpha x squared. Lepas tu calculate x dia berapa. Tekan je 0.001. Dapat apa? Nilai dia positif ke negatif? Positif juga. Okay, so kat sini kita pun tahu jawapan dia adalah positif infinity juga. Jawapan mereka sama. Okay, tak semestinya. Kadang-kadang sini negatif, sini positif. Tak semestinya. Kita kena check kat sini. Itu yang benda barulah yang kita tak tahu. Okay, tapi soalan ni jarang keluar. Basic je lah kena tahu. Okay, lepas tu dia punya lakaran dia daripada belah kanan tu pun daripada atas. Dia atas tu maksudnya infinity lah. Ni kita tulis infinity positif. Infinity positif. Kalau sini infinity negatif. Okay, sini negatif infinity. Itu sahaja. Okay, itu lakaran dia. Lepas tu kan, cuba kita anggap dia punya graf dia. Okay, graf dia macam ni. Graf dia kita lukis warna biru lah. Okay, dia datang daripada atas. Dia menghampiri kosong. Okay, ke sini graf dia macam ni. Kenapa graf dia macam ni? Okay. Ingat kalau
X tak sama dengan kosong. Okay, X tak sama dengan kosong tu apa maksud dia? Okay, X tak sama dengan kosong tu maksudnya dia punya asymptot bagi asymptot. Ni pun kena tahu asymptot X tak sama dengan kosong ni maksudnya asymptot bagi vertikal kot. Vertikal. Kat nota lagi satu juga. Dah lupa dah. Sebab jangan keluar. Dia memang agak pening sikit sebab vertikal dengan horizontal kan. Sketching. Okay, ini horizontal. Okay, vertikal untuk ni. Oh, okay. Yes. Vertikal ni maksudnya tegak. Okay, vertikal tu tegak. Horizontal ni yang melintang. Okay. So, kalau vertikal asymptot, kita hanya tengok kepada dia punya ni, function. Okay, function dia ni akan ada 2 per X ke, 16 per X ke, apa-apa per X ke. Mesti X tu dekat bawah. Itu vertical asymptot. Dan kita kena tengok. X tu tak sama dengan kosong. Maksudnya, garisan dia macam ni. Garisan vertikal dia macam ni. Pada X kosong maksudnya graf tu tak akan langsung melanggar pada kosong. Tengok graf dia. Dia naik atas kan, dia tak langgar pun pada X kosong. Itu namanya vertical asymptot. Asymptot ni maksudnya garisan larangan. Okay, garisan larangan. So garisan larangan dia berada pada tegak macam ni. Dan kenapa grafnya dilukis macam ni? Kenapa graf dia tak tegak Kenapa graf dia tak macam ni? Kenapa Sebab apa? Okey. Cuba kita ambil nombor kat sini. Okey, nombor kat sini contohnya nombor dia adalah ini tak nombor apa? Okey, negatif 3 Okey, tapi biasanya kita tak tahulah nombor apa kan. Biasanya kita akan letak negatif infinity. Ni kena tahu juga negatif infinity. Negatif infinity tu maksudnya nombor yang sangat besar. Dan kita tak tahu pun nombor apa tu. Kita letak je lah negatif infinity. Maksudnya ni kita akan letakkan dia sebagai negatif infinity. Yalah itu je kan. Ni. Kita letak kat sini. Ni negatif infinity. Okay, yang ni pun negatif infinity. Sebab kita tak tahu pun nombor apa dia. Dia jadi pening kan sebab dia pusing-pusing kan. Okay. So, cuba kalau kita tengok balik. 2 bahagi dengan infinity, apa jawapan dia? Okay, kosong. Maksudnya, lagi jauh dia punya, apa panggil, dia punya ni, lagi jauh dia menuju ke kiri, lagi kecil dia punya nilai. Maksudnya lagi hampir dia dengan kosong. Sebab apa? Sebab tadi kau cakap jawapan dia kosong kan? Sebab tu dia cakap jawapan dia akan menghampiri kosong. Maksudnya dia akan jadi macam ni dia akan berkurang. Dia bukan menaik, dia akan berkurang sebab lagi jauh dia ke kiri, okey dia ke kiri sini, dia ke kiri sini, lagi berkuranglah dia sampai dia jadi kosong. Lagi berkurang sampailah dia hampir dengan kosong. Tapi dia tak akan sampai kosong. Dia tak akan sentuh. Sebab apa? Nanti kita akan belajar lagi. Yang ini just belajar vertikal je dulu. Okay, yang vertikal tu garisan menegak ni memang kita dah cakap okey. Ini memang sah dia tak akan sentuh X sama dengan kosong. Dia memang sah dia tak akan sentuh. Okey, daripada atas ni. Tapi kita tak tahu nak lukis dia macam mana. Nak macam ni ke ataupun nak macam ni. Itu masalah sekarang. Lagi dia menuju ke kiri, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi ke kosong. Okey, dia akan jadi kosong. So kosong ni maksudnya dia akan ke bawah lah. Dia akan menuju ke bawah. Dia akan menuju ke sini kosong. Tapi dia bukannya menegak macam ni. Tak, salah. Jangan lukis menegak.
Dia sambil ke bawah, dia sambil ke kiri. Sambil ke bawah, sambil ke kiri. Macam tu. Itu je lah. Tak perlu pun nak sukat betul-betul detail. Buat macam ni pun dah cukup dah. Sama juga dekat sini. Lagi dia ke kanan. Okey, sama juga. 2 bahagi dengan infinity, dia akan dapat kosong. Kan? 2 bahagi dengan infinity, dia dapat kosong. Tapi, sorry, yang ni belah kanan. Sorry. Yang ni belah kiri. Okay. Sama je. Lagi dia ke kanan, lagi dia akan menghampiri kosong. So, dia still lagi ke bawah. Dia ke bawah. Tapi dia bukan bawah tegak. Dia lagi ke bawah, dia lagi ke kanan. Kedua-duanya sekali. Macam ni. Macam itulah. Tapi, kalau nak double confirm jawapan kita betul ke tak percaya, kita buka satu website ni lah kalau nak double confirm. Kalau nak cepat pun boleh. Contohnya kalau exam tak cukup masa nak lukis ke apa ke, tak apa, buka sini, Desmos. Ini memang sangat-sangat membantu bila nak sketch. Memang terus dapat full mark. Tapi jalan kerja tak ada lah. Jalan kerja kena buat sendiri. Sekejap, jalan kerja kat sini tak ada tau. Jalan kerja dia just macam ni sahaja. Ni jalan kerja dia. Cuma nak lakar ni, kalau kita tak confirm, kita kena tengok Desmos ni. Y sama dengan 2/x kuasa 2. Tengok. Dia menghampiri kosong. Lagi dia ke kiri, lagi dia hampir yang kosong. Nampak Ini basic punya graf. Nanti kejumpa lagi graf yang macam ni Y sama dengan E kuasa X. Macam ni korang akan jumpa. Lepas tu graf ln X. Macam ni korang akan jumpa banyak lagi jenis-jenis graf. Tapi nak lakar tu terus auto blank. Dia ada cara dia lah. Ini yang basic. Vertical. Vertical tu apa? Senang sahaja. Vertical asymptote ni maksudnya graf tak akan melanggar pada garisan menegak. Okay. Nak ingat tu kena hafal lah. Vertical menegak. Graf tak akan melanggar pada garisan menegak. Pada mana? Tengok kat sini. 2/x. Contohnya kat sini kan. 2/x kuasa 2. So kita anggaplah, okay, x kuasa 2 sama dengan kosong. So x sama dengan kosong. So x tak akan jadi kosong lah. Dia akan jadi sini. Okay. X tak sama dengan kosong. Contohnya kalau apa jadi kalau tiba-tiba kita cakap 2/x tolak 4. Apa vertikal dia? Nampak kan sebab kita buat macam ni. X tolak 4 sama dengan kosong. So x sama dengan 4. So automatically kita akan ambil x tak sama dengan 4. So ini adalah vertical asymptote dia. Yes, contohnya 4 dia kat mana? 4 dia kat sini positif. Kan? Sini positif. So dia tak akan bersentuh lah, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Okay. Dia tak akan bersentuh 4. So 4 tu macam ibarat kawasan larangan. Itu namanya asymptote. Asymptote ni adalah kawasan larangan. Tapi yang ni kita belajar yang basic lah. Kita belajar yang tak ada tolak tambah tu. Yang kita belajar terus dia bagi per dengan X sahaja. Tak kisahlah X tu kuasa berapa ke kan. Itu vertical asymptote. Okay. Boleh nampak vertical. Okay, so yang ni kita kena padam jawab yang ni. Masukkan dalam box. Cuma yang ni kan, yang cara yang first tu memang kena gantikan dululah. Sebab apa? Sebab kita nak tahu dia datang dari mana. Daripada positif infinity ke ataupun negatif infinity. Nak tahulah dia datang start daripada mana. Atas ke bawah. Itu memang kena gunakan kaedah integer dulu. Lepas tu baru boleh kita try cari. Okay, lepas dah jumpa dia punya dekat dengan kosong tu, dia datang dari mana tu, baru kita try
buat macam ni. 2 bahagi dengan infinity kosong. 2 bahagi dengan infinity kosong. Macam tu je lah. Tapi biasa macam tu dah. Tak adanya dia punya graf dia daripada atas tu. Dia mesti ke bawah ni. Mesti macam tu. Okay. Typical graph. Typical graph selalu macam ni. Okay, kalau contoh ni Pak C. Tak adanya graf macam ni. Tak ada. Tak wujud. Tak ada. Biasa typical graph macam ni. Macam ni. Ataupun typical graph dia macam ni. Macam ni. Ataupun macam ni. Macam ni. Dia mesti cantik lah macam ni. Okay, tak ada lah graf macam ni. Tak ada graf macam ni. Salah. Typical graph macam ni. Okay, so memang kalau nak tahu, buka je lah Desmos. Okay. Ni apa pula? Ni horizontal ke? Sekejap tengok sekejap. Ya, ini horizontal. Bukan. Bukan horizontal. Horizontal nanti kot. Ini masih lagi vertical ni. Sekejap Okey, betul. Ini masih lagi vertical. Ini sama je lah cara dia. Dia cuma soalan yang sama, cuma dia letak negatif sahaja. Apa beza tadi dengan soalan yang 12 ni? Function yang sama tapi tadi itu positif, yang ni negatif lah. So cara yang sama. Yes, betul. Dia pantulan. Nampak kan? Dah tahu dah. Dia nampak betul dia. Tapi nak tahu cara jawab dia, nak tahu jalan kerja dia, okey kita tengok. Okay, cara yang pertama, first, kita akan cari dulu dia punya, kita buat paksi dulu, macam ni. Y, ni X. Okay, yang kedua, kita tulis function limit dia. Okay, limit dia pada X kosong. Okay, kita letak dulu kiri kanan. Kiri kanan. Okay, untuk 2 per X squared ni. Okay, buat negatif, negatif 2 per X squared. Okay, lepas tu kita masukkan dalam function calculator tu. Okay, ni letak negatif lah. Negatif 2 per alpha X squared. Okay, kemudian calculate. Calculate macam tadi. Kalau dari kiri maksudnya negatif 0.01 ataupun 0.01 pun boleh, tak ada masalah. Mana-mana boleh. 0.1 boleh. 0.001 pun boleh. Okay, so ambil dia mana-mana. Nilai dia akan berubah jadi negatif. Okay, negatif apa? Negatif infinity. Okay, sama juga kat sini, jawapan dia juga akan jadi negatif infinity. Sebab kita tukar kat sini, okay, calculate. 0.001. Sebab dia datang daripada belah kanan, kita ambil integer positif lah. So still lagi jawapan dia negatif infinity. Ingat, negatif infinity tu maksudnya yang hampir dengan kosong. Tengok limit dia. Kalau limit dia kata X tu menuju 1, so yang hampir dengan 1 lah. Itu beza dia. Okay, kalau sini kosong, kosong. So start dekat mana? Negatif infinity kat bawah. Negatif infinity. So sini. Permulaan dia dekat sini. Okay, graf yang paling typical lah. Memang typical mesti macam ni. Tak pernah lagi graf macam ni. Tak pernah. So typically graf macam ni. Itu sahaja. Okay lah macam mana pun asalkan cantik dan kemas. Okay, dia macam ni menghampiri kosong. Okay. Lepas tu kalau nak double confirm, okay, buka Desmos. Okay, Y sama dengan negatif 2 per X squared. Tengok. Okay, macam ni. Terbalik sahaja. Dan kita boleh check 2 bahagi dengan infinity akan dapat kosong. So 2 bahagi dengan infinity dapat kosong. So maksudnya dia mesti menghampiri kosong. Itu sahaja. Okay, dari kiri atau dari kanan. Alright, so sama juga cara dia. Ini namanya vertical asymptote dia. Okay, vertical asymptote dia still sama, kosong Okay, then ni paste dekat sini lah.
Okay, habiskan dulu vertical horizontal dulu. Lepas tu boleh rehat. Sketch the graph y sama dengan 2 per x. Hence, evaluate limit. Okay, buat benda sama. Okay, first kita tengok dulu kat sini. Dia kena tahu limit dia kat sini x menuju kepada kosong. So kita tak lakar graf ni, kita kena tahu dia punya limit dia berada pada kosong. So ni y, ni x, ni kosong. Okay. Dan kita tahu x mestilah tak sama dengan kosong. Sebab ialah 2 per x kan. Sebab x tu dekat bawah. So x sama dengan kosong. So jadinya x tak sama dengan kosong lah. Betul dia punya vertical asymptote dia. Okay, lepas tu grafnya kita tahulah. Dia punya graf dia kena start macam tadi dah. Limit x menuju kepada kosong daripada kiri. Limit x menuju kosong daripada kanan. Ambil function yang sama. Buat benda yang sama. Okay, yang ni positif 2 per x. Okay. Calculate. Datang daripada kiri maksudnya integer dia adalah negatif. So 0.1 boleh, 0.001 boleh atau 0.001 pun boleh. Okay, so jawapan dia negatif infinity. Okay, so jawapan dia adalah negatif infinity untuk belah kiri. So dia datang daripada bawah. Okay, daripada yang hampir yang kosong ni dia datang daripada bawah. Lepas tu daripada yang kosong belah kanan ni, okay, buat benda yang sama, calculate integer positif sebab belah kanan. 0.1 boleh, 0.01 boleh, 0.001 pun boleh. So dapat positif infinity. Jawapan dia tak sama. So kat sini, positif infinity. So plot dulu kat sini. Atas. Belah kanan atas. Okay, ingat typically graph dia mestilah macam ni. Yang hampir dengan kosong menuju kepada garisan plot. Okay, lepas tu yang hampir dengan kosong menuju kepada garisan plot. Buat anak panah. Itu sahaja. Dah siap? Ya tak? Contohnya kalau kosong ni daripada kiri, masukkan nilai daripada kiri ni, daripada sini. Kalau negatif, kalau kita ambil yang paling dekat lah, 0.1 lah kalau nak senang. Boleh tak masalah. Kalau contohnya negatif, negatif sekejap negatif 0.1. So 2 per alpha x, okay, katakan untuk yang kosong negatif ni, okay, so memang kita ambil daripada sini. Okay, so ambil lah negatif 0.1 tu. Tetap ambil kat situ. Untuk gantikan x sahaja. Nampak? Jawapan dia negatif infinity. Di mana? Example 11. Nak tahu kenapa? Okay. Sebab x kuasa 2. Apa-apa nombor negatif, kalau kuasa 2 akan jadi positif. Itu basic untuk nombor dia. Tapi kalau tak tahu, tekan je calculator. Memang dia akan dapat positif. Tapi kadang-kadang tak semestinya. Sebab ada kuasa 3. Ingat kuasa genap dengan kuasa ganjil lain tau. Kuasa genap ni nombor 2, 4, 6 kan. Kuasa 2 ke, kuasa 4 ke, kuasa 6 ke,
nombor negatif akan jadi positif. Kalau kuasa ganjil ni macam kuasa 1, kuasa 3, kuasa 5, itu kalau negatif-negatif lah. Kalau positif-positif lah, ikut simbol yang asal. Okey, boleh congak tak kalau nak cepat? Dia ikut nombor kuasa genap dengan kuasa ganjil. Tapi kalau congak ni kadang-kadang boleh jadi salah juga. So untuk double confirm kena buat jalan kerja lah. Kena guna calculator. Okay, so itu je jawapan dia kat sini. Dia jadi senang lah sebab dah faham yang basic yang example 12 dengan 11. Tapi soalan ni jarang keluar. Tapi kalau keluar sekali boleh jawab lah. Sebab yang ini kita gunakan penggantian sahaja. Okay, settle untuk melakar graf. Okay. Kita dah habis yang dua ni kita dah habiskan vertical dengan sketching. Sekarang kita masuk kita masuk yang ni lagi sekali, vertical lagi sekali, tapi kita tambah lagi satu horizontal asymptotes. Okey, ni memang tak sempat lah, continuity ni memang minggu depan lah sebab kita memang habis 3 minggu. Sebab kelas pun seminggu sekali je kan. Okey, tak apa. Biar yang kelas yang asal yang sebenar tu, kelas IPG tu habis masuk dulu chapter tu pun tak ada masalah. Biar belajar dulu lagi senang lah sebab yalah, kau belajar dulu. Kau fahamkan dulu daripada yang kau belajar dulu, and then belajar kat sini mungkin akan lagi faham lah. Itu yang bagusnya. So yang ni tak apa, lambat-lambat pun tak apa. Sebab apa tahu, chapter 2 ni untuk yang aku buat ni, notes ni memang banyak sangat. Tak tahu berapa hari boleh habis. Kalau tengok kat sini ada berapa page ni, ada berapa contoh ni. Ada 33 example, banyak sangat. Chapter 2. Chapter 3 pun ada berapa puluh example, banyak sangat. Chapter 2 dengan chapter 3 sangat berat. Okay, tak apa. Mungkin yang tu nanti kita kena kejar laju sikit lah nanti. Okay, yang ni find the vertical and horizontal. Okay, vertical dah tahu. Horizontal je apa benda ni. Okay. So kita tengok dulu satu-satu soalan dia. Okay, untuk soalan polinomial. Okay, polinomial tu apa? Ni kita tengok sikit definition. Polinomial maksudnya dia adalah ungkapan kuadratik ataupun ungkapan kubik. Dia macam ni lah. X kuasa 3 tolak dengan 12x kuasa 2 tambah dengan 11x tambah 3 ataupun macam ni ataupun macam ni. Ini kita panggil dia polinomial. Maksudnya ungkapan kuadratik yang biasa. Tahu kan? Polinomial kan? Okey. Untuk polinomial ni dia tak ada vertical, tak ada horizontal. Dia mestilah graf yang sangat cantik. Graf yang cantik tu macam mana tahu? Graf macam ni. Ini polinomial. Graf macam ni. Ataupun graf macam ni. Cantik je. Ataupun graf macam ni. Ini graf kubik. Sebab dia tak ada garisan larangan. Okay, dia tak ada garisan larangan. Dia adalah graf cantik. Kalau macam B, C, D dengan E, ya ada. Sebab dia ada fraction. Dia ada pecahan. Itu beza dia. Untuk polinomial, ingat polinomial no vertical asymptote no horizontal asymptote. Just bagi tahu je, no horizontal asymptote, no vertical asymptote. Bila soalan tanya cari vertical dan horizontal, cakap je tak ada. Okey, untuk yang ni soalan A. Okay. Ini datang daripada chapter 3 ni. Ni chapter 3 punya nota. Kat sini 3.6. Tengok, graf dia cantik yang macam ni. So yang ni kat sini mana? Ni. Fx is a polynomial, so there are no asymptotes. Just bagi tahu macam tu. Dia adalah Fx is a polynomial. So there are
No asymptotes. Okay, kita tengok pula pada soalan B, C dan seterusnya. Soalan B. Fx plus x tolak 1, x tolak 2. Jangan lupa nak sampai soalan atas tadi. Okey. Ni cuba cari vertical asymptote dia. Okey, so vertical asymptote kita buat jalan kerja Nak jalan kerja, so kita kena buat macam ni. Vertical asymptote x tolak 2 sama dengan 0. So x sama dengan ni. Just satu saja. Tetaplah. Ya, macam tu saja Tengok kat sini. Vertical asymptote dia x sama dengan 2. Okey, lepas tu horizontal dia. Horizontal. Okey, apa itu horizontal? Ni panjang sikit lah. So ini tak tepi jap. Okay, horizontal ni dia sangat besar dalam kerja dia. Ni kita belajar limit at infinity. Masih lagi dalam tajuk limit at infinity, horizontal asymptote. Oops. Ni kita belajar awal tau, sebab nanti chapter berapa yang kau belajar nanti yang ni sketching. Chapter 5 ke 4 macam tu lah kau akan buat benda ni. So kena ingat lah benda tu. Horizontal asymptote kita akan ada dua belah. Limit x infinity positif. Ni kita belajar yang infinity tadi. Limit x negatif. Kena buat kiri kanan. Kena buat positif, negatif. Limit positif, limit negatif. So apa dia? Ni. X tolak 1, X tolak 2 punya function. Function yang ni. Ambil je. X tolak 1, X tolak 2. Okey, ingat tak kita belajar tadi? Denominator kuasa tertinggi dia berapa? Fraction ni. X kuasa 1. Jadi apa nak buat dekat numerator dengan denominator? Okey, bahagikan semua dengan X kuasa 1. So kita pun buatlah macam tadi. Ni limit X positif infinity. X bagi X dapat 1, tolak dengan 1 per X. Ni kita terus buatlah. So X bahagi dengan X dapat 1, tolak 2 per X. Okey, lepas tu dah selesai kita bahagikan dengan X, apa jadi? Kita gantikan infinity dalam pecahan. So memang 1 tolak 0, 1 lah. 1 tolak 0 juga 1. So 1 bagi 1 dapat 1. Okey, tahu kan kenapa sini dapat 0? Sebab infinity tu berada dekat bawah pecahan. So memang dia akan dapat 0 lah. Okay, itu untuk belah positif ni dia akan dapat 1 lah. Kalau belah negatif ni adakah jawapan dia sama? So kita kena check juga. Ada kat sini horizontal asymptote dia. Okey. So limit buat benda sama, limit x tambah x ni tolak infinity. So x tolak 1, x tolak 2 sama dengan 1. Okey, ni silap pula cara kerja dia. 1 tolak 1 per x per dengan 1 tolak 2 per x. Okey, sekarang nak tanya. Adakah belah kiri dengan kanan dia sama? Sama kan? Okay, kalau sama, maksudnya horizontal asymptote dia wujud. Maksudnya limit x plus infinity tu exist. Kan kita dah belajar kiri kanan sama maksudnya exist.
Okay, so maksudnya horizontal asymptote dia adalah 1. So ni dia punya kesimpulan dia, conclusion dia. Horizontal asymptote sama dengan 1 ataupun terjadi 1. Jadi kan kalau dalam graf, okay, dalam graf ni, tengok teruslah kat sini kalau dalam sketching graph ni contoh dia. Vertical asymptote dia 2 macam ni, garisan hijau yang tegak ni. Vertical horizontal asymptote dia adalah kat sini y sama dengan 1. So ni garisan larangan dia. Ni lakaran dia lah, tapi kita tak nak lakar pun. Kita just nak tahu dia punya horizontal dengan vertical dia sahaja. Sebab apa? Kenapa graf ni tampak macam cantik sangat kita lakar? Sebab kita buat banyak step. Graf sketching ni dia sketch dia banyak step kita belajar banyak step, sebab tu graf ni nampak cantik. Okay, kita ada berapa step kat sini? Kita ada 8 step. 8 step untuk sketching graf, sebab tu graf ni cantik. Tapi yang ni kita tak belajar dulu. Kita santai-santai dulu, vertical dengan horizontal. So ingat horizontal ni mestilah sama. Kiri kanan mesti nilai dia sama. Kalau tak sama, apa jadi? Horizontal asymptote tu not exist. Tak ada pun horizontal. Itu je, senang je. Okay, so ini dia punya B. Sekejap kecilkan sikit. Okay, sambung lagi 3 soalan sebab dekat ke 10 dah pun. Habiskan terus. Okay, Fx x squared tambah 2x tolak 3. Oops. X. Okay, so apa vertical dia? Okay, kosong So, x sama dengan kosong. Okay, apa horizontal dia? Okay, so buat benda yang sama. Ni horizontal ni. Ingat mesti x menuju kepada infinity. So, limit x menuju kepada infinity plus minus. Okay, so ni minus dululah. Okay, ni limit x menuju pada infinity positif untuk function ni. Okay, copy paste lah. Copy paste. Okay, lepas tu teruslah gantikan dia limit x infinity negatif ni bahagi dengan x sebab denominator dia punya kuasa dia adalah kuasa 1 kat bawah ni. So ingat jangan tertipu walaupun nampak kuasa 2 tapi sebenarnya kuasa tertinggi dekat denominator dia adalah 1. So kita bahagi dengan 1. So x bahagi x kuasa 2 bahagi dengan x dapat x. So 2x bagi x dapat 2. 3 bagi x dapat 3 per x. Okay, terus potong macam tu. Lepas tu yang ni pun sama, jangan lupa x bagi x dapat 1. Okay. So apa dia punya jawapan? Okay, check kat sini lah, senang. Okay. So jawapan ni infinity. Sebab apa? Ni. Sebab dia x ni. Dia bukan pecahan tau. Okay, kalau yang ni ya, pecahan. Maksudnya infinity. Okay, ni infinity. Yang ini 2. Yang ini negatif. Ya, aku salah buat lah kat sini. Bukan macam ni. Silap.
Ni negatif infinity. Dia lain tau. Yang ni lupa nak bagi tahu. Ni positive infinity. Tadi aku cakap left side dengan right side kan. Itu silap. Dia sebenarnya negative infinity, positive infinity. Tak ada istilah right side, left side, right side. Dia kena buat negatif dengan positive infinity. Macam tu saja. Okay, so yang ni salah Okay. So negative infinity. Yang ni hati-hatilah. Dia tak sama dengan yang kita belajar tu. Tapi definition dia sama. Nilai dia mesti sama. Kalau positive infinity ni, dia mesti sama dengan negative infinity. Itu sahaja. Untuk asymptote Jadi kat sini, X ni dia bukan fraction tau. Dia X sahaja. Jadi automatik jawapan dia akan jadi negative infinity. Kita just letak sahaja. Okay, walaupun dia tambah 2, dia tak akan ada apa-apa efek. Yang ini memang kosong lah. 2 tolak kosong 2 lah. Yang satu-satu lah, tak ada apa-apa pun. So dia dapat macam ni. So untuk yang sebelah ni, okay, yang sebelah ni limit X menuju kepada positif infinity bagi X tambah 2 tolak 3 per X. Apa jawapan dia? Okey, dapat positif. Sebab dia ganti terus yang ni ke dalam X. Okay, so tak wujud. No horizontal. Kalau tengok kat sini pun sama. No horizontal asymptotes. So jawapan dia no horizontal. Just bagi tahu je lah no horizontal. Jangan cakap tak exist pula. Just cakap no horizontal asymptote. Kalau nak cakap not exist, cakap je horizontal asymptote not exist. Itu pun tak apa. Yang penting ayat tu betul lah. Okay, DE pun sama. Okay, ni aku cepat sikit. Nak habiskan cepat. DE ni tak apa. DE ni aku just bagi nota je. Okay. So nanti tengoklah balik DE tu sebab nota ni akan di-upload lagi sekali dalam Google Drive. Okay. So dalam Google Drive tu setiap kali lepas habis kelas je, pukul 10 habis kelas, jadi pukul 11 tu memang dah update lah. Okay, nanti apa-apa boleh rujuk balik, boleh download lah. Setiap kali habis kelas je download balik. Download balik dan tengoklah balik notanya. Okay. So next week kita akan sambung continuity, ada berapa contoh? 15, 16, 17, 18, banyak juga. Okay, ada 4 lagi contoh. Itu je lah. Alright, so kalau tak ada apa-apa, bolehlah tamatkan kelas. Okay. Bye.